Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita yang Anda tunggu-tunggu, yaitu keputusan pemilihan PKR hari ini. Nampaknya nasib tidak menyebelahi Rafizi apabila secara tidak resmi Rafizi kalah pemilihan PKR. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli gagal mempertahankan kerusi di sandangnya dalam pemilihan parti hari ini. Menurut keputusan tidak resmi, keputusan ini atau itu diumumkan oleh seorang pegawainya sebentar tadi. Sumber dalaman parti serta ejen kiraan yang enggan namanya didedahkan. Alhamdulillah, kalah dah, begitulah ceritanya, kata Sukri Razab di media sosialnya. Pemimpin dari Kem Nurul Izzah Anwar juga memberitahu maklumat sama kepada Malaysia Kini. Saudara, yang menjadi tanda tanya sekarang ialah apakah benar Rafizi Ramli akan menunaikan janji beliau, yaitu meletakkan jawatan sebagai menteri kalau dia kalah dalam perebutan kerusi timbalan presiden parti PKR ini. Dan menjadi tanda tanya juga ialah apakah nasib ataupun apakah pengakhiran kepada drama politik PKR ini. Hari ini juga Rafizi sahkan hadir Kongres PKR malam ini. Penyandang timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli mengesahkan kehadirannya di acara peresmian Kongres Nasional parti itu malam ini di tengah persaingan hangat dengan pencabarnya Nurul Izzah Anwar. Dalam tempo tidak sampai sejam sebelum pemilihan berakhir sebentar tadi, Rafizi tiba di Hotel Berjaya Waterfront untuk mengundi mencetuskan kekecauan apabila dia dikelilingi wartawan yang ingin mendapatkan reaksinya. Kata Rafizi, saya akan hadir malam ini, esok pun saya hadir, awak tak hadir ke? Kata beliau pula. Terdahulu hari ini Presiden PKR Anwar Ibrahim yang dijadwalkan memberi ucap dan dasar berkata, dia menjangkakan Rafizi akan hadir di pusat konvensyen antarabangsa Persada malam ini. Perlu ada tertib mengulas ketidakhadirannya bagi merasmikan Kongres Angkatan Muda Keadilan AMK dan Wanita PKR malam tadi. Rafizi menegaskan mana-mana organisasi bergantung kepada adab, proses dan prosedur. Jadi tidak adil untuk harapkan saya terima saja apabila semua proses dilanggar untuk menepikan saya dan kemudian Anda nak saya telan sahaja, kata Rafizi. Anda dengan jelas menunjukkan Anda tidak hormat tertib, hierarki atau proses parti dan Anda terus melancarkan jentera Sabah secara tergesa-gesa. Katanya merujuk kepada pelancaran jentera pilihan raya negeri Sabah oleh Nurul Izzah yang turut dihadiri Menteri Besar Selangor merangkap naib Presiden PKR Amiruddin Syari. Rafizi berkata, seseorang tidak boleh menggunakan peraturan berbeza untuk keadaan yang berbeza. Setiap tindakan ada akibatnya, itulah yang saya rasa dan saya percaya ramai ahli akar umbi turut berkongsi perasaan yang sama, katanya, yang juga pengarah pilihan raya PKR. Pada malam tadi, Setiausaha Agung PKR Fauzia Saleh menggantikan Rafizi untuk menyampaikan ucapan peresmian di mana dia mengingatkan para ahli agar tidak mensabotaj parti sambil mengibaratkannya seperti kapal yang boleh karam. Dalam sindiran terhadap Nurul Izzah dan Amiruddin, Rafizi berkata dia berdepan serangan tidak beretika, low blow, apabila waktu pelancaran jentera tersebut bertembung dengan program kempen hiruk yang dikendalikannya. Tidak adil untuk PKR Sabah. Hanya untuk memastikan acara bertembung dengan harapan ahli PKR tak hadir acara saya. Itu satu tindakan tidak beretika. Below the belt, itu bukan budaya PKR, kata Rafizi lagi. Jadi sekian untuk kali ini. Hari ini disahkan secara tidak rasmi bahawa Rafizi Ramli kalah pemilihan PKR dan tidak mampu atau gagal mempertahankan kerusi di sandangnya dalam pemilihan parti hari ini. Itu menurut keputusan tidak rasmi. Keputusan itu diumumkan oleh seorang pegawainya sebentar tadi, sumber dalaman parti serta ejen kiraan yang enggan namanya didedahkan. Alhamdulillah kalah dah, begitulah ceritanya, kata Sukri Razab di media sosialnya. Pemimpin dari Kem Nurul Izzah Anwar juga memberitahu maklumat yang sama kepada Malaysia Kini.
Sekian dulu, kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya sangka selepas kematian Tun Daim Zainuddin, kes beliau sudah selesai. Rupanya penemuan terkini ini lebih mengejutkan semua pihak. Ia membabitkan aset bernilai 2 bilion ringgit. SPRM cadang melucutkan hak aset Daim yang tidak diisytiharkan. Rupa-rupanya Daim mempunyai satu nilai harta bernilai Rm2 bilion yang menurut laporan ini tidak diisytiharkan. Itu sebabnya SPRM sedang bercadang untuk melucutkan hak aset tersebut yang tidak diisytiharkan. Bermaksud ada unsur penyembunyian atau unsur menyembunyikan aset tersebut. Aset tersebut bukan jumlah yang sedikit, ianya banyak. Oke, itu sebabnya Anda ikuti terus ulasan ini. Kita ketahui apa jenis aset yang tidak diisytiharkan itu, di mana tempatnya, dan adakah ianya lumayan. SPRM sedang berusaha melucutkan hak pemilikan harta yang tidak diisytiharkan milik bekas Allahyarham Daim Zainuddin dan keluarganya yang bernilai melebihi 2 bilion ringgit. Ketua Pesuruhja SPRM Azam Baki berkata, sejumlah harta bernilai tinggi itu dimiliki Daim, keluarga dan rakan sekutunya sedang dibekukan oleh Suruhanjaya itu. Aset-aset berkenan sekiranya benar tidak diisytihar adalah kesalahan. Walaupun ketiadaan Tun Daim lagi, kita sedang menuju ke arah itu, yaitu melucutkan harta, dan kita sedang melihat harta-harta berkaitan yang tidak diisytiharkan pada satu ketika dahulu, kata beliau. Kemudiannya terpulanglah kepada pendakwaan untuk membuat keputusan, katanya pada sidang media di Putrajaya hari ini. Menurut Azam lagi, SPRM baru-baru ini menerima maklumat baru daripada rakan sejawatan mereka di luar negara mengenai dakwaan aset yang dimiliki Daim yang tidak termasuk dalam pengisytiharan hartanya atau asetnya kepada pihak berkuasa. Antara negara yang Daim didakwa mempunyai aset termasuk di Switzerland dan United Kingdom, tambahnya lagi. Azam berkata SPRM telah pun membekukan aset Daim bernilai sekitar 2 bilion ringgit dan percaya mereka boleh menemui lebih banyak lagi kerana penyiasat masih melihat kekayaan yang disimpan bekas Menteri Kewangan itu, ahli keluarga dan proksi mereka. Susulan itu, agensi itu telah membuka 8 kertas siasatan baru untuk meneliti maklumat tersebut. Jadi dalam kes ini saya telah memberi tempo selama lebih kurang 2 bulan buat masa ini kepada pegawai penyiasat untuk menyiapkan kertas siasatan, katanya. Daim Zainuddin yang meninggal dunia pada 13 November tahun lalu kembali menjadi tumpuan selepas SPRM melancarkan siasatan terhadapnya kerana dikaitkan dengan rasuah dan pengguahan wang haram. Ahli politik veteran itu didakwa gagal mematuhi notis SPRM untuk mendedahkan asetnya yang merangkumi 38 firma, 25 keping tanah dan harta, 7 kenderaan mewah dan 2 akaun dana pelaburan. Ketika ditanya pemberita sama ada harta itu termasuk menara ilham yang dikatakan milik keluarga Daim, Azam berkata, Anda teka sendiri tapi saya boleh katakan banyak aset mencecah hingga 2 bilion ringgit. Katanya pada masa ini pegawai penyiasat sedang menyiapkan kertas siasatan dengan memanggil saksi bagi dipastikan sama ada harta tersebut diperoleh secara betul atau sebaliknya. Jadi dalam kes ini saya telah memberi tempoh lebih kurang 2 bulan kepada pegawai penyiasat untuk menyiapkan siasatan, katanya. Susulan kematiannya, Daim dibebaskan daripada semua pertuduhan selepas pihak pendakwaan menarik balik kes mereka terhadapnya. Bagaimanapun SPRM masih meneruskan siasatan mereka terhadap jejak kewangan aset yang dikaitkan dengan Daim dan keluarganya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.